Hai semua, bersama saya Cikgu Zarif. Hari ini kita akan bincangkan tajuk rantai makanan Sains tahun 5. Standard kandungan 3.3, standard pembelajaran 3.3.1 dan 3.3.2. Objektif untuk hari ini ialah murid dapat menyatakan maksud rantai makanan dan murid dapat mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam rantai makanan. Apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan? Rantai dengan makanan. Adakah ini yang dimaksudkan dengan rantai makanan? Okey, jom kita tengok. Apa itu rantai makanan? Apakah yang dimaksudkan dengan rantai makanan? Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Okey, dekat sini cikgu ada contoh. Ni gambar. Rantai makanan. Ada 3 contoh rantai makanan kat sini. Tengok gambar ni. Satu, ada 2 rantai makanan, ada 3 rantai makanan. Okey. Seterusnya kita gunakan buku teks. Okey, bersedia dengan buku teks Sains tahun 5. Muka surat 74 dan 75. Okey. Baik. Kita baca kat sini ya. Hidupan dalam suatu habitat saling bergantung untuk mendapatkan sumber makanan. Kenal pasti haiwan dalam situasi di bawah dan nyatakan makanannya. Okey. Yang pertama kita ada helang, kita ada burung, tupai, ular, bangau, monyet, ketam, kita memerang, udang galah dan kita ada ikan. Okey. Kat sini ialah contoh haiwan yang hidup di habitat paya bakau. Awak tahu tak apa tu paya bakau? Kawasan paya bakau. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan tunjukkan apa tu paya bakau. Okey, sekarang ni awak baca perbincangan yang ada dekat muka surat 75 ni. Ni. Okey. Pause dulu video ni, baca dulu, lepas tu kita continue. Okey. Okey, dah baca dah tadi, muka surat 75. Baik, sekarang kita tengok apa tu habitat. Okey, habitat ialah tempat tumbuhan dan haiwan hidup secara semula jadi. Yang ni contoh habitat di hutan. Tempat tinggal lah. Habitat ni ialah tempat tumbuhan dan haiwan hidup. Tempat tinggal. Okay, ini contoh habitat dekat hutan. Ada haiwan yang macam ni lah haiwan yang dekat hutan ni. Kemudian cikgu ada contoh haiwan habitat di kolam. Okey, ada haiwan kat sini Okey. Seterusnya. Okey, rantai makanan di habitat paya bakau. Yang ni yang ada dalam buku teks ni. So, pernah tengok tak apa tu kawasan paya bakau? Okey. Kawasan paya bakau ialah kawasan hutan yang terletak di tepi laut. Pernah tengok hutan yang ada dekat tepi laut ni kita panggil paya bakau. Kita tengok akar pokok paya bakau ni dia boleh benarkan air laut lalu melalui akar dia. So dia tak akan roboh, dia akan hidup macam biasa. Okey, yang ni habitat paya bakau macam dalam buku teks tadi. Okey, dekat sini cikgu ada contoh lah. Yang tadi haiwan-haiwan yang ada dekat habitat paya bakau tadi, contohnya ada monyet, burung, ada tupai, ular dan helang. Okey. Jadi daripada perbincangan tadi yang murid-murid tu bincangkan, ini ialah hasil daripada perbincangan dekat muka surat 75 tadi. Okey. Cikgu on laser dulu. Laser. Okey. Tupai sedang makan buah. Memerang makan ikan. Ketam memakan haiwan-haiwan kecil. Burung dan monyet memakan buah-buahan. Ular makan monyet, burung dan tupai. Jadi, daripada perbincangan tadi, kita dapatkan pasti bahawa setiap haiwan saling bergantung. Setiap haiwan saling bergantung.
Sifat saling bergantung antara haiwan ini membentuk satu hubungan yang berkait seperti rantai. Jadi hubungan inilah yang dikatakan sebagai rantai makanan. Okay. Berdasarkan pemerhatian, kita dapat menyatakan bahawa buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okay. So, yang ini ialah apa yang kita berdasarkan apa pemerhatian kita sebentar tadi. Buah-buahan dimakan oleh tupai, tupai dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh helang. Hubungan ini juga dapat ditunjukkan seperti berikut. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Ini ialah yang dinamakan rantai makanan. Okey. Rantai makanan. Okey. Kita tengok next. Anak panah. Okey, anak panah ni bermaksud dimakan oleh. Okey. Anak panah lah. Anak panah bermaksud dimakan oleh. So, tak payah lagi lah kita nak tulis buah-buahan dimakan oleh. Tapi kita boleh gantikan dengan anak panah. Anak panah ni membawa maksud dimakan oleh. Okey. Boleh? Buat. Senang ya. Kita tengok contoh satu lagi. Buah-buahan. Ni apa maksud dia ni? Anak panah ni? Dimakan oleh. Dimakan oleh. Okey. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Okey. So daripada ni kita boleh ringkaskan lagi. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. So tak payah gunakan gambar, kita tulis je. Kita tulis je. Buah-buahan dimakan oleh tupai. Tupai dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Yang ni lah rantai makanan. Ini rantai makanan. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Lagi satu contoh rantai makanan. Okey, dekat habitat tadi. Okey, buah-buahan dimakan oleh monyet. Monyet dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh helang. Siap. Yang ni lah kita punya rantai makanan. Cikgu buka laser. Ni. Yang ni rantai makanan. Dalam tajuk rantai makanan, kita kena kenal pasti pengeluar dan pengguna. Apa itu pengeluar dan pengguna? Dalam tajuk rantai makanan, jadi awak semak buku teks, buku surat 77. Okey, dalam buku teks, buku surat 77. Ni, baca perbincangan dalam buku teks, muka surat 77. Daripada muka surat 77 tu, dalam perbincangan tu, kita dapat simpulkan. Okey, kita tengok ni. Tumbuhan adalah pengeluar dalam setiap rantai makanan kerana tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan mendapat tenaga daripada cahaya matahari. Pengguna pula contohnya ialah tupai. Tupai ialah pengguna yang memakan buah-buahan. Tupai mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Jadi dalam rantai makanan ni, tenaga dipindahkan. Macam mana? Kita tengok kat sini. Okey, sini. Okey, buah-buahan mendapatkan tenaga daripada cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Kemudian bila tupai makan buah-buahan ni, tenaga daripada buah-buahan ni akan dipindahkan kepada tupai. Dan bila ular ni makan pula tupai, tenaga daripada tupai tadi dah berpindah kepada ular. Dan seterusnya tenaga daripada ular tadi telah dipindahkan kepada helang yang memakan ular. Okay. Jadi anak panah juga menunjukkan aliran perpindahan tenaga dalam rantai makanan. Okay, tadi kita tengok contoh rantai makanan dekat habitat payah bakau. Ni kita tengok contoh
rantai makanan dekat habitat kolam. Okey. Rumpai air dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh bangau. Lagi satu rantai makanan. Rumpai air dimakan oleh berudu, berudu dimakan oleh ikan dan ikan dimakan oleh bangau. Okey, daripada rantai makanan ni kita boleh kenal pasti yang mana satu pengeluar, yang mana satu pengguna. Jadi dalam setiap rantai makanan, pengguna ialah haiwan, pengeluar mestilah tumbuhan. Sebab apa? Sebab tumbuhan boleh membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Okay, yang ini pula contoh rantai makanan dekat habitat kebun. Okay, sayur dimakan oleh itik, itik dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. Okay, jangan kita tengok kesimpulan dia. Apa yang kita dah bincang tadi. Rantai makanan ialah hubungan makanan antara hidupan. Habitat ialah kawasan haiwan dan tumbuhan hidup. Anak panah bermaksud dimakan oleh. Tumbuhan adalah pengeluar. Haiwan adalah pengguna. Pindahan tenaga berlaku dalam rantai makanan. Sumber tenaga dalam rantai makanan ialah cahaya matahari. Jangan lupa subscribe channel YouTube Cikgu Zarif. Terima kasih. Bye.